Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, boys and girls, selamat bersua dalam untuk sesi bersama saya bagi slot MDS Minggu Destinasi Siswa. Saya sebenarnya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua pelajar kerana telah memilih UiTM sebagai destinasi untuk fasa seterusnya dalam kehidupan para pelajar semua. Saya nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar kerana telah terpilih untuk memasuki UiTM, universiti yang terbesar di Malaysia dengan jumlah alumni melebihi 800,000, jumlah pelajar melebihi 169,000 dengan program akademik sebanyak 526 program yang ditawarkan di 35 kampus di seluruh Malaysia. So, salah satu kampusnya adalah kampus UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Saya suka untuk memperkenalkan kepada pelajar apa yang kita ada di UiTM Cawangan Negeri Sembilan supaya pelajar semua mendapat sedikit flavor berkenaan dengan UiTM Negeri Sembilan ni. Apabila pelajar datang mendaftar di kampus nanti, at least sedikit sebanyak pelajar telah tahu bagaimana keadaannya di kampus UiTM Cawangan Negeri Sembilan ni. Saya akan mulakan dengan sedikit sejarah berkenaan dengan penubuhan UiTM di Negeri Sembilan ini. UiTM yang pertama yang telah diwujudkan di Negeri Sembilan ini adalah ditubuhkan pada tahun 1969, iaitu di kampus Melang, Kuala Pilah. Dan seterusnya kampus kedua yang kita wujudkan juga di Kuala Pilah, iaitu kita wujudkan pada 1 Jun 2009. Kampus ini adalah kampus pertama yang mana kampus ini terletak di daerah Beting, kampus Kuala Pilah. Dan seterusnya kita ada dua lagi kampus yang kita buka, yang UiTM telah buka ataupun tubuhkan pada 2014 dan juga 2017. 2014 kampus ketiga yang dibuka adalah di kampus Seremban, dan 2017 kampus ketiga yang dibuka adalah di kampus Rembau. Dan sedikit profil berkenaan dengan UiTM Negeri Sembilan ini. Kita ada sebanyak 3 kampus di Negeri Sembilan seperti yang saya nyatakan dalam slide sebelum ini, iaitu kampus Kuala Pilah, kampus Seremban 3 dan juga kampus Rembau. And then kita ada 420 kaki tangan akademik, begitu besar sekali untuk ketiga-tiga kampus. Dan kita ada 287 staf sokongan, kita ada 11 program ijazah, kita ada 7 fakultis dan kita ada 10,000 pelajar di Negeri Sembilan ini. Saya amat bangga untuk maklumkan kepada semua pelajar bahawa 10,000 pelajar telah melepasi KPI yang telah ditetapkan oleh pengurusan kepada UiTM Cawangan Negeri Sembilan. So 10,000 pelajar adalah jumlah yang besar, yang mana 10,000 ini kita bahagikan kepada ketiga-tiga kampus. Jumlah pensyarah dengan PhD kita ada 92 orang dan kita ada program diploma di ketiga-tiga cawangan UiTM di Negeri Sembilan ini adalah sebanyak 13 program kesemuanya. Dan kalau kita bahagikan mengikut fakulti pula pada ketiga-tiga kampus, di Kuala Pilah kita hanya ada satu fakulti, iaitu Faculty of Applied Science. Mereka yang mengambil sciences punya program seperti Diploma in Microbiology, Diploma in Food Technology, mereka akan ditempatkan di UiTM Kuala Pilah. UiTM Kuala Pilah. Dan di situ juga kita ada program yang ditawarkan oleh Academy of Contemporary Islamic Studies ataupun ACIS. Program yang kita tawarkan melalui ACIS adalah program halal. Sebagai pelajar-pelajar yang terpilih untuk membuat ataupun yang untuk enroll dalam program halal ni, mereka akan ditempatkan di kampus Kuala Pilah. So di kampus Kuala Pilah, pelajarnya semua adalah 2,198 dan ada sebahagian pelajar yang duduk di luar, menyewa rumah di sekitar kawasan Kuala Pilah itu.
Di Seremban kita ada 3 fakulti, Faculty of Administrative Science and Policy Studies ataupun FSPPPP, dan kita ada Faculty of Sport Science and Recreation, dan juga kita ada Faculty of Computer and Mathematical Sciences. Dengan jumlah pelajar di Seremban adalah sebanyak 5,576 pelajar. Dan kapasiti hostel di Seremban adalah sebanyak 2,500, dan sebahagian pelajar adalah pelajar yang tinggal di luar. Untuk kampus Rembau, kita ada 3 fakulti. Those yang buat all this program, Business Management, Information Management, and also program di bawah kendalian Meskom, mereka akan ditempatkan di kampus Rembau. Ini kampus Rembau adalah kampus yang paling barulah di UiTM Negeri Sembilan ini, di mana kampus Rembau ni kita telah buka pada tahun 2017. Belum sampai 5 tahun lagi ya. Jumlah pelajar yang kita ada sekarang ni adalah sebanyak 2,924 pelajar di UiTM kampus Rembau. Saya harap slide ini sedikit sebanyak boleh memberi maklumat kepada pelajar mengenai program-program yang ditawarkan di setiap kampus di UiTM Cawangan Negeri Sembilan ini. Dan apabila pelajar tahu yang mereka ditempatkan di kampus tersebut, at least pelajar-pelajar dah mula tahu apakah program-program lain yang ada bersama-sama dengan program yang telah ditawarkan kepada pelajar tersebut, supaya memudahkan dari segi urusan-urusan fizikal selepas ini. Alright, sedikit sebanyak mengenai human resource profile ni, saya suka untuk berkongsi kepada para pelajar juga, supaya para pelajar dapat melihat apakah generation yang ada di UiTM Cawangan Negeri Sembilan ini. Apa yang saya boleh katakan kepada pelajar adalah di UiTM Negeri Sembilan ini kita ada ramai kaki tangan kita yang fall under the category of Gen Y, Z and also millennial. Kita ada lebih kurang 72% staff kita yang fall under this category. So kalau dilihat dari segi statistik ini memberikan satu petanda yang baik bahawa di UiTM Negeri Sembilan ini kita mempunyai ramai kaki tangan yang masih muda. Apabila mereka ini muda, mereka mempunyai daya tahan, mereka mempunyai stamina, mereka mempunyai semua daya yang boleh kita kerah untuk memajukan UiTM Negeri Sembilan. Dan saya rasa saya pun amat bertuah kerana saya memiliki kaki tangan sebegini yang mana mereka boleh membantu saya untuk membangunkan UiTM Negeri Sembilan. Dan dari sini kalau kita boleh lihat, kita punya bilangan PhD sekarang ni adalah 92 orang. Dan 92 orang ni kaki tangan PhD kebanyakannya akan berada di kampus Kuala Pilah, kampus Seremban dan juga kampus Rembau. Persoalannya sekarang, adakah anda rasa anda bertuah apabila masuk ke UiTM Negeri Sembilan? Dan sejujurnya jawapan saya adalah kepada anda semua, anda adalah sangat bertuah. Kerana selepas zaman persekolahan, anda dapat menjejaki kaki ke UiTM, universiti keramat, universiti yang terbesar di Malaysia, universiti yang telah banyak melahirkan insan-insan yang berjaya. Dan saya merasakan bahawa anda adalah insan yang seterusnya yang akan berjaya di UiTM ini. Zaman persekolahan anda telah tinggalkan, sekarang ni anda telah melangkah maksud ke zaman universiti, dan keputusan peperiksaan yang sangat baik 12A, 9A, 10A, 7A yang anda dapat semasa XPM dahulu, sejujurnya saya boleh katakan anda boleh simpan keputusan peperiksaan tersebut, kerana peperiksaan tersebut tidak lagi boleh digunakan apabila anda menerima tawaran masuk ke universiti. Maksudnya keputusan tersebut hanya boleh digunakan sebagai lesen untuk membolehkan anda masuk ke universiti. Apabila anda masuk ke universiti, keputusan tersebut anda dah boleh simpan. Dan sebab anda akan bermula dengan buku baru apabila anda mula mendaftar pada bulan Oktober nanti.
Masuk saja ke UiTM di Negeri Sembilan ini, tak kiralah di kampus mana, anda akan bermula dengan buku baru. Dan apabila bermula dengan buku baru, disitulah bermulanya perjalanan anda. Zaman persekolahan kita tinggalkan, saya memang rasakan pada diri saya, zaman persekolahan adalah zaman yang paling indah dalam hidup saya. Dan saya rasa sama juga dengan anda mungkin. Dan zaman itu kita tak boleh kembali lagi apabila kita masuk ke universiti. Kita hanya boleh bayangkan yang zaman itu selalu ada dengan kita, tapi pada dasarnya kita memang tak boleh kembali ke zaman persekolahan lagi. Ya. Kita telah memasuki ke fasa yang baru, dan saya selalu cakap fasa baru ni adalah fasa penghubung antara zaman belajar dengan zaman kerja, pekerjaan. Ini fasa penghubung. Dan apabila kita berada dalam fasa penghubung ni, adakah fasa penghubung ni adalah fasa yang penting bagi pelajar semua? Saya rasa ini adalah fasa yang sangat penting, sebab fasa ini menentukan hala tuju masa depan para pelajar semua. Sekiranya para pelajar berjaya melepasi fasa ini, insya-Allah masa depan pelajar-pelajar semua akan cerah. Pelajar-pelajar semua akan mendapat pekerjaan yang bagus dan sebagainya untuk meneruskan kelangsungan hidup. So, apabila fasa ini menjadi penting, apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar untuk memastikan pelajar-pelajar semua berjaya dalam fasa ini? Mesti ada perkara yang perlu dilakukan. Saya boleh bercerita melalui pengalaman saya. Mungkin apa yang diceritakan oleh saya ini tidak boleh digunakan oleh semua pelajar, sebab kemampuan pelajar itu adalah berbeza. Mungkin pelajar rasa dia boleh lakukan lebih baik, dia boleh melakukan lebih cepat dan sebagainya. Cuma mungkin apa yang diperkatakan oleh saya selepas ini boleh digunakan sebagai panduan kepada pelajar untuk meneruskan hidup di universiti ini dengan jayanya. So, melalui pengalaman saya, perkara pokok yang pertama yang perlu dilakukan oleh pelajar apabila menjejaki kaki ke universiti adalah, yang pertama, because kita kena faham di universiti dengan zaman persekolahan dia ada perbezaannya. So, bagaimana kita nak close the gap tu untuk cepat mengadaptasi dengan perbezaan tersebut. So, perkara pokok yang pertama yang perlu dilakukan oleh pelajar adalah, yang pertamanya, mengadaptasi perbezaan ataupun perubahan yang berlaku pada zaman sekolah dengan zaman universiti. Sebagai contoh yang mudah, saya boleh huraikan di sini. Pada zaman sekolah, saya rasa mungkin ramai yang masih menggunakan medium utama di sekolah adalah medium bahasa. Bahasa Melayu yang digunakan oleh cikgu untuk mengajar semua subjek, kecuali subjek bahasa Inggeris. Ya. Tetapi apabila kita memasuki zaman universiti, especially di UiTM ni, medium utama kita di UiTM ni adalah bahasa Inggeris. Medium utama adalah bahasa Inggeris, di mana kesemua proses pengajaran dan pembelajaran akan dilakukan dalam bahasa Inggeris. Baik di dalam kelas, baik di dalam makmal, baik assignment, tugasan, ujian, exam dan sebagainya, kita lakukan dalam bahasa Inggeris. Bagi pelajar-pelajar yang memang mempunyai kompetensi yang bagus dalam bahasa Inggeris, mereka cepat untuk adapt dengan senario ni dan mereka boleh menerima proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih sempurna dan baik. Tetapi bagi mereka yang kompetensinya tu kurang bagus dalam bahasa Inggeris, mungkin mereka ada sedikit masalah untuk menerima ataupun mengadaptasi senario yang baru ni kepada mereka dalam masa yang singkat. Kepada pelajar yang termasuk dalam golongan ini, saya menasihati agar pelajar untuk berusaha dengan lebih sedikit untuk menambah baik kemahiran bahasa Inggeris. So, bagaimana nak mahirkan kemahiran bahasa Inggeris ni? Saya rasa sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi yang kita boleh guna melalui internet ni untuk menambah baik kemahiran bahasa Inggeris. Dan saya rasa pelajar-pelajar dengan generasi yang baru ni, mereka lebih mahir atau mereka lebih tahu, lebih minat dengan penggunaan teknologi ini, dan saya rasa ini lebih memberi manfaat kepada pelajar sekiranya pelajar dapat mencari aplikasi-aplikasi yang baik untuk menambah baik kemahiran bahasa Inggeris untuk pelajar meneruskan kelangsungan dalam hidup di UiTM ni dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Itu perkara pokok yang pertama. Perkara pokok yang kedua yang saya rasa perlu untuk pelajar lakukan adalah selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh UiTM dalam buku panduan, buku garis panduan dan sebagainya. Seingat saya, garis panduan yang kita tetapkan pada pelajar UiTM ini, objektif atau matlamat yang pertamanya adalah untuk mendisiplinkan pelajar, dan yang keduanya untuk menjaga keselamatan pelajar. Sebagai contoh, yang mungkin selalu tidak disukai oleh pelajar adalah proses curfew yang dilakukan oleh pihak UiTM. Di Negeri Sembilan pun kita memang sangat serius dalam memastikan pelajar kita selepas pukul 11 malam mereka berada di dalam kampus. Kita tak nak selepas pukul 11 malam pelajar kita masih berada di luar kampus. Sebab apabila mereka berada di dalam kampus, mereka akan dikawal oleh polis bantuan kita secara bergilir, secara shift selama 24 jam. Dan apabila berada di dalam kampus, we can make sure that you are safe. Anda akan selamat bila berada di dalam kampus. Tetapi kalau anda berada di luar kampus sebelah pukul 11 malam, agak sukar untuk pihak kita menjaga keselamatan anda. Kita tak nak selepas pukul 11 malam nanti ada kemalangan, pelajar terlibat dengan kemalangan, pelajar diculik dan sebagainya. So kita cuba untuk elakkan supaya perkara ini berlaku, dan sebab itulah kita telah menetapkan supaya pelajar-pelajar perlu berada di kawasan kampus selepas pukul 11 malam. Dan saya ingatkan kepada pelajar, ini adalah satu perkara yang penting yang pelajar selalu ingat. Apabila kita buat peraturan ini adalah lebih kepada untuk menjaga keselamatan pelajar-pelajar. Dan saya harap pelajar akan selalu ingat ini. Dan saya seboleh-bolehnya tidak mahu menerima panggilan selepas pukul 9 malam memberitahu bahawa pelajar kita ada yang kemalangan, ada yang diculik dan sebagainya. Dan insya-Allah kalau para pelajar semua mendengar ataupun mengingati nasihat saya ini, dan insya-Allah perkara-perkara yang tidak diingini kita dapat elakkan di masa akan datang, ya. So saya rasa itu adalah dua perkara pokok pertama yang perlu dilakukan oleh pelajar untuk memastikan yang pelajar berjaya apabila memasuki fasa ke universiti ini. Selain daripada dua perkara pokok utama tadi, saya juga nak ingatkan kepada pelajar untuk beberapa perkara yang lain, yang mana perkara-perkara ini pada dasarnya juga penting supaya pelajar tahu apakah yang perlu dilakukan semasa berada di UiTM Cawangan Negeri Sembilan ini. Perkara yang pertama yang perlu dilakukan oleh pelajar adalah selalu menjaga harta benda UiTM. Harta benda UiTM, ya. Tak kiralah anda berada di kampus mana, kampus Kuala Pilah ke, kampus Seremban ke ataupun kampus Rembau, yang penting anda kena jaga keselamatan ataupun jaga harta benda UiTM. Jangan rosakkan harta benda UiTM, sebab apabila sesuatu itu rosak dan kita kena ganti, dan apabila kita kena ganti, dia mengambil masa yang agak lama sekiranya perkara itu berlaku di luar perancangan kita. Sebab kalau kita tahu jangka masa alat itu untuk rosak 5 tahun, tetapi kalau kita tidak jaga, berlaku kerosakan disebabkan vandalism, kita perlu membuat permohonan. Apabila kita membuat permohonan, dia mengambil jangka masa yang lama sebab perkara itu tidak termasuk dalam perancangan. Dan saya harap pelajar semua faham yang ini adalah sangat penting, sebab apabila kita jaga harta benda UiTM ni di kampus masing-masing, kita akan dapat merasai apa kebaikan ataupun apa yang akan boleh diberikan oleh UiTM kepada pelajar-pelajar semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saluran untuk membuat aduan. Aduan di UiTM Cawangan Negeri Sembilan ini kita boleh menerima aduan dari pelajar, aduan kerosakan ataupun aduan apa-apa masalah yang dihadapi oleh pelajar. Tetapi aduan itu perlu dilakukan mengikut saluran yang betul. Kita ada sediakan saluran untuk pelajar membuat aduan, dan bukannya membuat aduan melalui social media. Jangan membuat aduan ataupun menulis apa-apa komplain kepada social media, dalam social media, sebab dia tidak boleh menyelesaikan masalah. Yang masalah hanya boleh diselesaikan apabila aduan tu datang melalui saluran yang betul. Dan saya harap para pelajar semua tahu bagaimana untuk membuat aduan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah
saya nak galakkan pelajar untuk selain daripada mengikuti program-program atas talian dari segi pengajaran dan pembelajaran, saya juga nak mohon pelajar untuk galakkan pelajar untuk sertai aktiviti di luar bilik darjah ataupun di luar kelas, aktiviti-aktiviti co-curriculum, aktiviti-aktiviti keusahawanan, aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak haiwan pelajar. Sebab aktiviti-aktiviti inilah yang dapat membentuk pelajar yang holistik. Di dalam kelas mungkin kita tak belajar bagaimana untuk menjalankan perniagaan, tetapi melalui aktiviti-aktiviti keusahawanan mungkin kita boleh dapat bagaimana untuk belajar untuk menjadi usahawan. Dan mungkin suatu hari nanti apabila pelajar telah bergraduat, pelajar boleh mengikuti ataupun menceburi bidang usahawan dan sebagainya. Dan saya rasa itu adalah 3 perkara yang selain daripada dua perkara pokok tadi, 3 perkara lain yang utama yang perlu dilakukan oleh pelajar. Saya galakkan pelajar untuk ingat dan lakukan seperti yang saya cakapkan tadi. Dan saya rasa saya telah sampai ke penghujung sesi bersama pelajar-pelajar semua, dan apa yang saya nak cakap sebagai ucapan terakhir saya adalah apa yang saya nyatakan tadi merupakan sedikit sebanyak perkara yang perlu pelajar ikuti atau pelajar untuk ambil perhatian semasa berada di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. Dan sekiranya pelajar mengikuti ataupun mematuhi apa yang saya perkatakan tadi, saya yakin pelajar semua akan berjaya di UiTM Cawangan Negeri Sembilan ini. So dengan itu, saya nak ucapkan selamat berjaya kepada pelajar semua, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.